Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita dalam Pendidikan Islam tahun 6, bidang akidah, iaitu sifat-sifat Allah, unit 1, iaitu sama. Jadi Ustaz harap semua dah bersedia dengan buku teks. Jadi buka muka surat 69. Okey, dah sedia semua? Okey, cuba tengok muka surat 69. Ustaz minta maaf sedikit ya, suara agak ni sikit. Baik. Pelajaran 7, sifat-sifat Allah, iaitu unit yang pertama, sama, disebut di sini. Okey, ada 4 gambar. Mari kita tengok satu-satu, ya. Apa yang mereka sedang lakukan? Okey, tengok yang pertama, seorang murid sedang duduk di stesen bas, kemudian menyebut subhanallah, subhanallah, ya. Kalau kita tengok bentuk kolom, bentuk kotak yang ada subhanallah tu, biasanya kalau dalam komik itu dia berkata di dalam hati. Maksudnya dia berzikir dalam hati. Subhanallah, subhanallah. Baik. Kemudian kita tengok gambar yang kedua. Seorang rakan, seorang murid ajak kawan-kawan dia, mari kita baca suratul Baqarah bersama-sama. Ini satu sikap yang baik juga, ya, mengajak kawan-kawan untuk membaca Al-Quran bersama-sama, ya. Okey, kita tengok pula gambar yang ketiga. Ini apa yang mereka sedang lakukan, ya. Jangan kawan dengan dia. Jadi ini satu tabiat yang tidak baik. Ini, ya. Dia berbisik-bisik. Baik. Kemudian agak-agak apa yang dilakukan oleh orang ni, ya? Orang dalam gambar ni, ya, dia sedang berdoa, ya Allah ampunkan segala dosaku. Juga dia doa dalam hati dia. Okey, baik. Setelah kita lihat 4 gambar ni, sebenarnya apa yang dah dimaksudkan, apa amalan yang mereka buat? Okey, 3 amalan baik, 1 amalan buruk, ya. Nak tunjukkan kepada kita ni apa? Bermaksud apa? Kita berzikir subhanallah, siapa dengar? Orang tak dengar. Tapi siapa yang dengar? Ya Allah yang Maha mendengar, ya. Kemudian baca Quran ramai-ramai, ya. Siapa yang dengar? Kita dengar dan Allah juga dengar. Kita mengumpat, ya. Orang yang kita umpat, ya, gambar nombor 3 ni, orang yang kita umpat tak dengar kita, ya. Tetapi Allah mendengar apa yang kita umpat kepada orang tersebut. Itu yang dia nak bagi tahu, ya. Yang keempat, lelaki ni membaca doa, merintih, menangis, minta ampun ke Allah. Ada orang dengar? Orang tak dengar, sebab dia baca dalam hati. Tapi siapa yang dengar? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muka soalan pertama ni dia nak nyatakan kepada kita apa dia? Ya, nak nyatakan kepada kita bahawa Allah ni tak ada siapa pun yang dengar, tapi Allah itu mendengar, Maha mendengar, ya. Okey, kalau nak lebih jelas, mari kita tengok muka surat yang kedua, ya. Muka surat 70 pula, ya. Muka surat 70 ni ada seorang ibu berbual dengan anaknya di rumah. Mari kita tengok satu-satu, ya. Okey, baik. Tengok nombor 1 dulu. Yang anak tu kata apa? Ibu, saya rasa gemetar, ketak, ya, untuk menghadapi pertandingan, ya, robotik esok hari. Murid ni nama apa? Kalau ikut Ustaz, tak silap Ustaz, dia Omar. Omar ni dia gemetar nak masuk pertandingan robotik. Kemudian apa ibunya kata? Tengok nombor 2, ya. Insya-Allah Omar boleh buat yang terbaik. Ibu dia bagi semangat. Okey. Pastikan Omar membaca doa sebelum pertandingan itu nanti. Okey, baik. Ibunya suruh baca doa. Okey, apa Omar kata? Doa apa ibu? Nak baca doa apa? Ya, kan? Kemudian ibunya jawab, baca doa penenang hati. Minta baca doa tenangkan hati kita, ya. Doa memohon memudahkan urusan dan doa-doa yang lain. Okey, doa boleh dibaca dengan kuat atau dalam hati saja. Ibu dia kata boleh baca doa yang kuat, sama ada kuat Allahumma ighfir lana dzunubana, boleh, ya.
atau dalam hati saja. Macam dalam hati pelan-pelan lah. Bukankah Allah itu mempunyai sifat sama? Ibu dia sebut. Bukankah Allah itu mempunyai sifat sama? Apa maksud sama? Nanti kita jumpa sekejap lagi ya. Kemudian Umar kata apa? Sifat sama tu apa ibu? Ada nak tahu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sifat sama. Baik, kita tengok sikit. Sifat sama ni apa dia sebenarnya? Tengok. Sifat sama ni adalah salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang perlu kita tahu. Baik, tengok. Ada berapa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi sami'an ni berada yang ke-11. Sebenarnya kalau ikut daripada kamu tahun 1, kamu dah belajar semua ni. Sampailah darjah 6 sampai sama. Yang kita akan belajar lagi basar dan kalam. Jadi sama kedudukan yang ke-11 dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya, muka surat seterusnya. Bukan muka surat yang sama. Okey, kita tengok pula apa yang ibunya jawab. Tadi bila Omar tanya apakah sifat sama untuk ibu, maka ibunya menjawab. Tengok Allah bersifat sama bermaksud Allah Maha mendengar setiap sesuatu. Ya. Sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Maksudnya sifat sama Allah ni, Allah Maha mendengar semua, yang kuat ke ataupun yang perlahan. Kita tengok Ustaz buat apa kat sini. Bunyi bom. Ni kalau bom, kalau duduk jauh pun kita tak dengar juga. Betul tak? Tapi Allah Ta'ala bunyi yang kuat, boom kata ni, Allah mendengar. Kemudian kita tengok, walaupun yang perlahan, kita dengar tak semua? Kita tak tahu. Kita dengar tak apa yang disebut dibunyikan oleh anak-anak kat dalam tanah? Pun tak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mendengar. Bukan dengar manusia saja, dengar semua bunyian-bunyian makhluk. Bicara, bercakap-cakapnya makhluk itu. Sebenarnya Allah yang ciptakan makhluk itu bercakap. Maka Allah, sepertinya Allah mendengar apa yang mereka katakan. Jadi ni semut Allah dengar. Bahkan bukan saja yang itu, bahkan di dalam hati kita pun, hari ini aku mau belajar bersungguh-sungguh, pun Allah dengar. Allah dengar, bukan Allah dengar saja, Allah memberi markah kepada apa yang kita sebut dalam hati kita. Adalah syarat-syaratnya yang Allah bagi. Ya. Ini nak katakan bahawa Allah Maha mendengar daripada yang kuat hingga yang perlahan. Okey, baik. Kemudian kita sambung lagi. Seperti bisikan hati manusia tadi kan, ya. Pendengaran Allah berbeza daripada pendengaran makhluknya. Pendengaran manusia, pendengaran Allah ni memang sangat berbeza daripada manusia. Jangan kita ingat Allah mendengar guna telinga macam telinga kita, tak boleh. Sebab pendengaran Allah berbeza dengan pendengaran kita. Tengok apa lagi dia kata? Allah tidak memerlukan deria pendengaran. Tak perlu deria pendengaran. Pasal apa? Deria pendengaran tu Allah cipta untuk manusia, untuk makhluk lain. Ya? Dan pendengaran Allah tidak terbatas. Pendengaran Allah tidak terbatas. Maksudnya ada dinding Allah tak dengar. No. Pendengaran Allah melebihi segala-galanya. Macam Ustaz kata tadi, Allah mendengar segala-galanya. Tidak ada benda yang boleh berselindung daripada pendengaran Allah. Baik, kita tengok sikit. Ni ada satu animation tentang pendengaran manusia. Macam mana manusia mendengar? Nak tengok hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kalau di sini ada trompet bunyi, sound bunyi. Jadi seorang budak dengar, apa jadi? Gelombang bunyi itu dia masuk dalam telinga. Dia masuk dalam trombon telinga ni, telinga ni, ya. Ustaz pun nak sebut tak lepas dah. Ustaz batuk sikit, ya. Okey, masuk, kemudian kena gegenang telinga. Gegenang telinga bergerak, kemudian
Ya, ada 3 tulang dalam tu. Tulang malleus, incus dan stapes. Ustaz pun tak pandai nak sebut lah. Jadi tulang tu bermain, kemudian dia goncangkan koklea. Dalam koklea ni ada sel-sel rambut ya, yang boleh menghasilkan ion ya. Tu sel-sel rambut tu ada ion ya. Kemudian daripada ion tu dia akan tafsirkan bunyi tu. Bunyi kuat ke perlahan ke akan menjadi bentuk suara. Suara, nampak? Ion tu menghasilkan ion, kemudian turun sampai ke bawah. Dia bertindak balas dengan ada satu lagi tugas yang akan saraf, yang akan bawa maklumat tu terus pergi ke otak. Tengok. Terus pergi ke sini. Kemudian dia ni ada ni tempat mentafsir yang mana kuat, yang mana ni. Kemudian menghasilkan ion. Terus ion tu bawa terus sampai ke otak. Otak mentafsirkan bunyi apakah itu. Macam kita cakap, otak mentafsirkan perkataan tu. Maka kita dapat mengetahui apakah sebenarnya bunyi yang masuk ke telinga kita. Orang bercakap ke apakah? Semua ini proses daripada suara masuk ke telinga kita dan kita dapat faham tu dalam masa tak sampai 1 saat. Ini Ustaz bercakap ni, kamu dengar, terus kamu faham. Ya? Hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sehebat-hebat ciptaan Allah Taala tidak akan sama dengan Allah Taala. Maksudnya Allah lebih hebat lagi. Takkan Allah nak cipta pendengaran manusia ni sama dengan pendengaran Allah? Mustahil. Sebab Allah ni Tuhan kita yang menciptakan kita. Semestinya pendengaran Allah melebihi pendengaran makhluknya. Bukan lebih sikit-sikit. Tidak ada hadnya, tidak ada batasannya ya. Okey, baik. Jadi usaha kamu jelas ya, macam mana kita mendengar. Baik, tengok. Kita pula pendengaran kita memerlukan alat. Kalau ustaz nak bercakap dengan ibu ustaz di kampung, guna telefon. Kan? Doktor nak dengar detak jantung. Dia tak dekat dada ni, dia boleh dengar detak jantung kita. Sama ada kuat ke tidak, sakit ke tidak. Dan kalau ada orang yang masalah gengendang telinga tadi, rosak kat mana-mana, tak boleh nak dengar, gengendang dia mungkin dah keras ke, tak boleh nak melentur, tak boleh nak mentafsirkan benda tu, bunyi yang masuk, maka perlukan alat pendengaran. Nampak? Alat pendengaran. Betapa manusia ni memerlukan alat lemah. Tapi Allah tak perlukan alat bantuan. Itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengaran Allah lebih daripada manusia. Ya, bahkan daripada seluruh makhluk, tidak ada makhluk ya yang boleh menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey, jelas. Apa dijawab oleh Ammar? Subhanallah, hebatnya Allah. Kita wajib beriman. Ya, kita wajib beriman. Allah Maha mendengar. Kita yakin Allah yang Maha mendengar akan setiap sesuatu. Ya, ni ayat ni agak macam confuse sikit dan kita perlulah sepatutnya macam tu. Sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Kerana Allah mendengar. Allah bagi markah setiap bisikan hati kita. Seterusnya marilah kita tengok muka surat yang berikutnya. Dalilnya. Tengok. Dalil naqli, Allah Ta'ala bersifat sama. Apa naqli? Naqli adalah dalil yang diambil daripada sumber Al-Quran ataupun hadis. Itu dalil naqli. Ada sebutan daripada Allah dan ada sebutan daripada Nabi. Satu lagi dalil kita bincang nanti, dalil akli, dalil yang menggunakan akal, fikiran, logik kita. Ya, cara kita berfikir secara logik. Itu dalil, ada 2 jenis dalil ya. Sekarang dalil naqli. Tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Ya, surah Al-Baqarah ayat 224. Maksudnya, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Maksudnya Allah Maha mendengar. Ini kita ambil. Baik, kita tengok pula dalil akli. Baby tu dah pegang bear kan. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Yang kita tahu Allah ni sempurna. Kalau Allah tak mendengar, kalau Allah tak mendengar, maksudnya Allah lemah. Bila orang tu boleh mendengar, tiba-tiba Allah tak boleh mendengar, maksudnya orang tu pula jadi Tuhan. Betul tak? Maka mustahil Allah tidak mendengar. Mustahil Allah mendengar seperti manusia. Ya?
sudah pasti Allah mesti mendengar lebih daripada segala-galanya, lebih daripada makhluknya, tanpa terbatas. Itu logik akal kita. Ya, takkan Allah yang ciptakan kita, bagi rezeki kita, tiba-tiba tak dengar, tak boleh dengar orang cakap hati. Mustahil. Ya, Allah tidak boleh seperti itu. So, semestinya Allah yang sempurna ini mempunyai pendengaran yang sempurnanya. Boleh faham tak? Okey, baik. Itu dah nakli. Habis, mari kita tengok muka surat yang ke-72. Okey, ni muka surat akhir bagi tajuk ni. Baik, kita tengok. Apakah kepentingan kita meyakini bahawa Allah itu bersifat sama? Apa? Bila kita tahu Allah tu mendengar, sepatutnya kita macam mana? Kita tengok. Baik. Menjaga pertuturan dan bisikan hati kita. Maksudnya bila kita tahu Allah Maha mendengar, kita jaga percakapan kita supaya cakap yang baik-baik saja. Allah dengar, Allah akan bagi ganjaran. Buat jahat ke, buat baik ke, Allah tetap bagi ganjaran. Kalau baik dapat pahala, kalau jahat dapat dosa. Jadi, oleh kerana Allah mendengar, kita cakap benda tak elok, Allah dengar. Cakap benda baik, Allah dengar. Baik kita cakap benda yang baik. Dan juga bisikan hati kita. Bisikan hati kita, benda-benda niat, benda-benda tak elok. Hari ni aku nak tak mau pergi sekolah ke? Kan? Aku tak mau pergi sekolah lah hari ni. Aku tak mau belajar lah hari ni. Ya? Kemudian hati kita salah sangka pada kawan. Kawan tu tak senyum kita, kita kata dia jahat lah. Itu bisikan. Kita jaga. Sebab Allah mendengar yang kita cakap dan dalam hati kita. Jadi bila kita yakin tu, kita tak nak buat. Tengok macam mana adik ni. Dia kata apa? Astaghfirullah. Cikgu pesan, jangan merungut walaupun dalam hati. Jangan kita merungut dalam hati. Sebab Allah dengar. Kalau nak merungut, merintih benda baik. Ya Allah, bantulah aku. Macam tu. Kan? Okey, itu gambar yang pertama. Jaga pertuturan kita dan bisikkan hati kita. Yang kedua, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Oleh kerana kita yakin bahawa, bila kita yakin bahawa Allah mendengar, kita minta dekat Allah. Allah ni sangat suka sangat hamba-Nya minta. Allah benci kalau orang tak minta. Kalau hamba yang tak minta doa ke Allah. Terbalik kan? Kalau orang tak minta lagi baik. Tapi kalau orang minta, Allah mahu susah hati. Tapi Allah tak. Minta. Minta ke Allah. Allah suka. Dan Allah tak suka kepada orang yang tak minta doa dekat Allah. Jadi kita yakin bila Allah mendengar, kita doa. Jangan bimbang. Doa. Minta ke Allah. Apa sahaja. Okey, baik. Kemudian, yang keempat. Kita akan menjauhi maksiat lidah. Lidah kita akan jauhi. Seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat serta mengumpat. Bila kita tahu Allah dengar apa kita cakap, sama macam satu tadi, tapi ini lebih kepada bentuk yang buruk sangat. Ya, kita jauh maksiat daripada lidah kita keluarkan perkataan yang kotor dan kesat ni. Sebab kita tahu Allah dengar. Walaupun kita umpat kawan kita tak dengar, tapi Allah dengar. Jadi oleh kerana kita faham bahawa Allah mendengar, Maha mendengar, maka kita akan menjaga diri kita tak mau sebut benda-benda tak elok. Tu kepentingan kita yakin bahawa Allah Maha mendengar. Kemudian yang terakhir, hidup kita diberkati Allah. Alhamdulillah hidup bahagia. Sebab apa? Bila kita yakin bahawa Allah mendengar kita, kita berusaha jaga kehidupan kita, tak mau buat salah, tak mau sakiti hati orang, tak mau mengumpat orang, hati kita jadi tenang. Betul tak? Bila kita tak buat salah ni, hati kita tenang. Bila hati kita tenang, semua tindakan kita akan rasa sempurna, rasa seronok, mendapat bimbingan daripada Allah SWT. Dan keberkatan hidup. Keberkatan hidup ni macam mana? Walaupun rumah kita kecil, kita rasa tenang. Walaupun kereta kita naik kereta ayah kecil, tapi kita rasa tenang. Walaupun makanan kita tak hebat mana, makan biasa-biasa, tapi hati kita tenang dan seronok. Gaji kita tak banyak, duit kita tak banyak, tapi cukup untuk kita hidup. Itu berkat. Jadi itu saja 4-5 kepentingan. Jaga hati kita, pertuturan dan bisikan hati kita. Kita sentiasa berdoa. Kemudian Ustaz tertinggal yang satu. Satu lagi yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Jadi kita, oleh kerana Allah, kita yakin bahawa Allah mendengar, kita sentiasa membaca Quran. Supaya Allah dengar bacaan kita. Supaya satu hari nanti Al-Quran itu menjadi syafaat kepada kita, saksi kepada kita, dan juga berzikir. Ustaz terlepas tadi okey. Jadi ada 5 benda. Ustaz ulang Pertama, jaga pertuturan kita dan bisikan hati kita. Yang kedua, banyakkan berdoa pada Allah sebab kita yakin bahawa Allah Maha mendengar.
Kemudian kita banyakkan baca Quran dan berzikir sebab kita yakin bahawa Allah mendengar zikir kita ni. Allah akan memberi pertolongan kepada kita nanti, insya-Allah. Kemudian yang keempat, jangan buat maksiat sebab kita tahu Allah mendengar. Walaupun kawan yang kita umpat tu tak dengar, tapi Allah mendengar. Dan yang kelima, hidup kita akan menjadi bahagia dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu taala. Tamat untuk tajuk. Kalau ada tajuk sama ni, kalau ada persoalan boleh masukkan dalam komen di bawah ataupun boleh hantar mesej kat ustaz. Insya-Allah ustaz akan jelaskan sekadar kemampuan, insya-Allah. Baik. Dah sedia semua, sekarang ustaz akan buat ujian. Okey, siapkan buku, tulis nombor 1 sampai 7. Tulis A, B, C jawapannya nanti. Kemudian bagilah kepada guru-guru untuk semak. Boleh Okey, baik. Sedia semua untuk menjawab soalan? Okey, baik. Soalan pertama, apakah maksud samad? A. Allah Maha mendengar. B. Allah Maha bijaksana. C. Allah memiliki segalanya. Yang mana satu? Kita dah belajar tadi. Kan tak ingat, kan? Okey, yang kedua. Samad merupakan salah satu daripada nama-nama Allah, nama-nama malaikat, sifat wajib bagi Allah. Baik. Nombor 3. Apakah surah yang menyebut tentang Allah bersifat samad? Ya. Surah Al-Baqarah ayat 224. Surah Al-Hadid ayat 224 dan C surah Al-Fatihah ayat 2. Tapi kalau kamu tak cepat sangat, kamu pause lah. Berhentikan sekejap video tu, boleh tengok soalan kan? Okey. Kemudian maksud Allah bersifat samad adalah seperti di bawah, kecuali A. Pendengaran Allah tidak terbatas. Ya. B. Allah tidak memerlukan deria atau alat bantuan untuk mendengar. C. Allah hanya mendengar suara manusia sahaja. Pilih. Yang mana bukan merujuk kepada Allah ni mendengar, Maha mendengar. 5. Apakah hukum beriman dengan sifat sama Allah? Wajibkah, sunatkah, harus? Yakin bahawa Allah ini bersifat dengan Maha mendengar. Yang mana? Yang keenam, semua sikap manusia di bawah menunjukkan ia beriman dengan sifat sama Allah. Ya. Yang bawah ni semua menunjukkan sifat, kecuali apa yang bukan menunjukkan sifat, ia yakin dan beriman bahawa Allah Maha mendengar. A. Rajin berzikir. B. Sentiasa berdoa kepada Allah. C. Bercakap keji ketika tidak dilihat orang. Yang ketujuh, okey. Apakah balasan di dunia yang dikurniakan Allah bagi orang yang beriman bahawa Allah bersifat samad? Apakah agak-agak yang kita dapat di dunia ni sekiranya kita beriman dengan Allah bersifat samad? A. Hidup menjadi sedih. B. Hidup menjadi ketakutan. C. Hidup menjadi berkat. Yang mana satu? Jadi setakat itu dulu untuk topik tahun 6 pelajaran pendidikan Islam tahun 6 pada kali ini, iaitu sifat Allah samad. Mudah-mudahan beri manfaat pada kamu, ya. Teruslah belajar, kerana dengan belajar itu dapat memandu kamu dalam kehidupan dan insya-Allah syurga menanti. Setakat itu dulu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.